Bahasa Melayu bersama Cikgu G. Mustafa. Baiklah murid-murid, cikgu doakan murid-murid pada pagi hari ini dalam keadaan yang sangat sihat. Okey, baiklah. Hari ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 3 buku teks jilid 1. Baiklah, seterusnya murid-murid. Hari ini kita belajar unit 1 Keluarga Cergas, tajuk Bantu-Membantu di Dapur. Baiklah, hari ini standard kemahiran 2.1 asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran 2.1.1 membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Seterusnya kita lihat gambar. Okay, membaca, bantu-membantu di dapur. Sebelum kita membaca petikan, kita lihat dulu gambar ini ya murid-murid. Baiklah, Cikgu Ji nak tanya murid-murid, adakah murid-murid membantu ibu di dapur? Kalau ada membantu ibu di dapur, tahniah kepada murid-murid. Ini kerana kita dapat meringankan beban ibu. Padahal ada banyak kerja yang boleh kita lakukan di dapur untuk membantu ibu. Baiklah, pekerjaan yang boleh kita lakukan atau aktiviti yang kita boleh lakukan di dapur bersama ibu dan ahli keluarga kita ialah seperti membersihkan sayur-sayuran, ikan, daging, ayam, kemudian ayah dan abang ni dia baru balik daripada membeli belah. Daripada membeli belah, maka kita patut membantu meringankan beban keluarga kita dengan memasukkan barang-barang yang dibeli ke tempat yang telah ditentukan. Maka kita dapatlah meringankan beban ahli keluarga kita, terutama ibu kita ketika di dapur. Jadi apabila kita membantu ibu di dapur tu ya murid-murid, kita bukan sahaja dapat meringankan beban ibu apa, tapi kita dapat belajar menguruskan rumah tangga. Baiklah, seterusnya setelah kita bincangkan tentang gambar ini di halaman 3 buku teks tahun 3 Bahasa Melayu jilid 1. Okey. Dan kita nak baca petikan. Baiklah, Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nazri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Wan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nazri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Murid-murid telah mendengar Cikgu Ji membaca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maka selepas ini Cikgu Ji hendak murid-murid
Cuba baca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul di hadapan ibu, ayah, abang dan kakak. Baiklah, seterusnya. Hari ini kita akan belajar ayat tunggal. Kerana dalam aktiviti itu kita perlu menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, apakah itu ayat tunggal ya murid-murid? Ya, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Sebelum ini Cikgu Ji telah menjelaskan dalam video pembelajaran yang lalu tentang ayat tunggal. Jadi murid-murid bolehlah melayari video tersebut di channel Cikgu dan ada penerangan dengan lebih terinci tentang ayat tunggal. Baiklah, seterusnya kita tengok ayat majmuk. Apakah ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Itu dia ayat majmuk. Ya murid-murid. Okay, seterusnya cikgu jelaskan apakah itu kata hubung. Kata hubung contohnya dan, dengan, serta, atau, tetapi, sambil dan sebagainya. Baiklah, ini contoh kata hubung yang murid pelajari. Seterusnya kita lihat ayat contoh yang menggunakan kata hubung. Cikgu jelaskan baiklah. Abang kurus, ini ialah ayat tunggal. Abang tinggi, ini pun ialah ayat tunggal. Jadi kita nak jadikan ayat tunggal ini kepada ayat majmuk, kita gunakan kata hubung dan. Maka jadilah ayat majmuk ni, lihat, abang kurus dan tinggi. Ini ada dua abang, kita ambil abang yang pertama saja. Abang kurus dan tinggi. Okey murid-murid, seterusnya kita tengok ayat contoh yang kedua. Kaki abang bengkak. Abang tersepak batu. Kita gunakan kata hubung kerana. Okay, tengok ayat majmuk ni. Kaki abang bengkak kerana tersepak batu. Jadi abang ni ada dua, perkataan abang ni ada dua. Kita ambil abang yang di atas, abang di bawah ni kita buang. Jadi kaki abang bengkak kerana tersepak batu. Ini ialah ayat majmuk. Okay, seterusnya ayat tunggal. Ibu pergi ke pasar. Ayat tunggal. Ibu pergi, adik pergi ke pasar. Ini dua-dua ni ayat tunggal. Kita gunakan kata hubung dengan. Maka jadilah ayat majmuk. Ibu pergi ke pasar dengan adik. Ibu pergi ke pasar dengan adik. Jadi pergi ke pasar, frasa pergi ke pasar ni ada dua. Jadi kita ambil, kita potong yang atas ni. Jadi kita guna ibu pergi ke pasar dengan adik. Ya, kita buang satu frasa pergi ke pasar ini, kita potong dan jadi ibu pergi ke pasar dengan adik. Seterusnya, Iman menyanyi di dalam bilik. Ini ayat tunggal. Ayat tunggal seterusnya, Iman belajar di dalam bilik. Apa kata hubung yang kita gunakan? Sambil. Jadi ayat majmuknya, Iman menyanyi sambil belajar di dalam bilik. Itu dia murid-murid. Iman ada dua, kita ambil Iman pertama. Menyanyi sambil belajar di dalam bilik. Okey, faham murid-murid? Baiklah, seterusnya. Ingat murid-murid, pesan Cikgu Ji, ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat. Ingat ni manakala ayat majmuk ada banyak subjek atau banyak predikat tapi ada kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk. Ingat. Okey, aktiviti hari ini pertama, baca petikan semula dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Seterusnya tadi Cikgu Ji dah jelaskan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti ini kita kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Kita baca lagi sekali petikan ini, murid-murid dengar sebutan dan intonasi Cikgu Ji. Kemudian murid-murid akan melakukan aktiviti ini bersama ahli keluarga. Baca murid-murid kena baca di depan ibu, ayah ataupun abang ataupun kakak. Adakah intonasi murid-murid dan sebutannya betul dan tepat? Okey. Dengar ya. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nazri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Wan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibu. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Murid-murid, macam itulah jika kita baca petikan. Kita mesti baca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan tepat, maka barulah kita faham petikan itu tentang apa. Baiklah, setelah membaca, kita akan lakukan aktiviti kedua, iaitu mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Baiklah, dalam petikan ini kita dapat lihat ada ayat yang bercetak merah dan juga ada ayat yang bercetak biru. Murid-murid, ayat yang bercetak merah tu ayat apa? Ayat yang bercetak biru tu ayat apa? Jom kita pelajari bersama-sama. Okay, Nabila ke dapur. Okay, murid-murid, tengok. Nabila ke dapur. Okay, Nabila ke dapur ini ada tak kata hubung di sini? Tak ada kan kata hubung? Sebab ayat majmuk perlu ada kata hubung. Ayat tunggal dia tak ada kata hubung, dia hanya perlu ada satu subjek dan satu predikat. Jadi Nabila ke dapur, ada satu subjek dan satu predikat, tak ada kata hubung. Jadi ini ialah ayat tunggal. Jadi kita tengok ayat yang kedua. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ada kata hubung tak murid-murid? Ada, bagus. Kata hubungnya dan. Jadi bila ayat ini ada kata hubung, ini ialah ayat, ya betul, ayat majmuk. Baiklah, kita lihat ayat seterusnya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ada kata hubung? Tak ada. Jadi bila tak ada kata hubung, ini ialah ayat tunggal. Okay. Nazri membantu ibunya. Ada kata hubung murid-murid? Tiada. Jadi ini ialah ayat tunggal. Balik ayat seterusnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ayat apa ni? Betul, Cikgu Ji tahu, budak-budak dah tahu Ada kata hubung dan. Bila ada kata hubung dan, ini ialah ayat? Ya, ayat majmuk. Kita tengok ayat seterusnya. Ibu
hubung? Tak ada. Jadi bila tak ada kata hubung, dia ayat tunggal. Puan Zainab tersenyum. Ada kata hubung? Tiada ya. Jadi ini ialah ayat tunggal. Jadi kita tengok ayat seterusnya. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Ada kata hubung, murid-murid? Tiada. Jadi bila tiada kata hubung, ini ialah ayat tunggal. Jadi kita tengok ayat seterusnya. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Ada kata hubung? Tiada. Jadi bila tiada kata hubung, ini ialah ayat tunggal. Okey, seterusnya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Okay, murid-murid tengok ada tak kata hubung di sini? Okay, ini tak ada kata hubung. Jadi ini ialah ayat tunggal. Seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ayat apa ni? Ada kata hubung? Ya, ada iaitu kerana. Jadi ini ialah ayat majmuk. Okay, seterusnya, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ada kata hubung? Ya, ada ya. Jadi ini ialah ayat tunggal. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ada kata hubung tak, murid-murid? Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Ada. Okey, bagus. Ada kata hubung iaitu sambil. Jadi bila kata hubung, ayat ini ialah ayat majmuk. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Okey, seterusnya. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Ada kata hubung, murid-murid? Ada, ya, dan. Jadi ini ialah ayat apa bila ada kata hubung? Ayat majmuk. Pandai. Tengok ayat yang akhir. Nazri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ada kata hubung? Tiada. Jadi bila tiada kata hubung, ayat tunggal. Okey, ni dia murid-murid tahniah dah berjaya mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam petikan ini. Seterusnya, kita senaraikan ayat tunggal berdasarkan petikan tadi. Pertama, Nabila ke dapur. Kedua, Encik Aziz pula membawa barang-barang kering. Ketiga, Nazri membantu ayahnya. Keempat, ibu sungguh pandai memilih, kata Nabila. Kelima, Puan Zainab tersenyum. Keenam, Nabila, kita mesti makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Ini ayat tunggal semua ni ayat tunggal Okey, mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya ayah yang ketujuh, ayat tunggal yang ketujuh daripada petikan. 8. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini pun ayat tunggal. 9. Minda kita pula akan cerdas. Dan ke-10, Nazri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Baiklah, ada 10 ayat tunggal berdasarkan petikan di halaman 3 buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Okey, seterusnya ayat majmuk. Pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibelinya. Ada kata hubung dan. Kedua, wah segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ada kata hubung dan. Jadi ini ayat majmuk. Ketiga, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini kerana kata hubung kerana. Jadi bila ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Keempat,
minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Sambil, jadi ayat ini ialah ayat majmuk. Kelima, setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Ada kata hubung dan jadi ini ialah ayat majmuk. Itulah ya murid-murid, ayat majmuk, ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Cikgu harap murid-murid telah faham ya ayat majmuk dan ayat tunggal. Baiklah, ada latihan disediakan. Murid-murid perlu buat latihan tersebut di dalam buku tulis. Ataupun jika ada mesin pencetak, murid-murid boleh cetak dan tampal di dalam mana-mana buku tulis. Baiklah, seterusnya ini adalah latihan yang cikgu akan berikan kepada murid-murid. Maka murid-murid bolehlah buat latihan ini berbincang bersama dengan ahli keluarga, iaitu unit 1 keluarga cergas, tajuk bantu membantu ibu di dapur, membina ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata nama am yang terdapat dalam gambar. Ini semua kita dah belajar kata nama am. Okey, contoh ayat, contohnya cikgu dah beri subjeknya ibu, predikatnya membersihkan sayur-sayuran. Jadi ibu sudah membersihkan sayur-sayuran. Murid-murid suka hatilah murid-murid nak bina ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi kalau boleh buatlah 2 ayat tunggal, 3 ayat majmuk, 2 ayat majmuk. Sebab sini ada 4. Jadi binalah 2 ayat tunggal, 2 ayat majmuk. Kemudian ayat majmuk mesti ada kata hubung. Itu aja ya. Kemudian unit 1 lagi, keluarga cergas, tajuk bantu-bantu di dapur, gariskan dan senaraikan ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Jadi kalau ruang tak cukup, murid boleh tulis di atas kertas lain ataupun tapal latihan ini dalam buku tulis dan buat ya. Okey, atau terus tulis dalam buku tulis. Kalau yang ada pencetak, mesin pencetak boleh cetak. Yang tak ada tak apa, terus tulis. Okey, kemudian unit 1 keluarga cergas, tajuk bantu-bantu ibu di dapur, arahan gariskan dan senaraikan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Okey, tadi kita dah bincangkan, tentu murid-murid sudah boleh buat. Okey, seterusnya ada latihan Google Form untuk memantapkan lagi pelajaran hari ini. Cikgu akan lampirkan, jadi murid-murid hanya klik dan boleh buat latihan tersebut. Ada soalan objektif tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah murid-murid, Cikgu Ji nak ucapkan tahniah kasih kepada murid-murid yang mengikuti pelajaran Cikgu Ji hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik ataupun tajuk yang baru. Baiklah murid-murid, jangan lupa buat latihan tersebut untuk memantapkan penguasaan kemahiran bahasa murid-murid. Hingga kita jumpa lagi murid-murid. Bye!